Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalala 'ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa wajhillah wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sambutlah salam daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana Allah masih lagi memberikan kita umur yang panjang, yang mana kita dapat sekali lagi bersama pada bulan Ramadan. Bukan itu saja, kita dapat bersama-sama menghayati Ramadan ini sehinggalah pada saat-saat 10 terakhir Ramadan ini. Jadi moga-moga dengan itu, dengan usaha kecil kita ini, Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan kita kesihatan, keafiatan untuk meneruskan 10 malam baki yang ada ini. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk kita tidak lain dan tidak bukan untuk dapat mengamalkan agamanya. Dan setentunya dalam 10 terakhir ini kita dapat mengamalkan amalan-amalan yang dapat kita merebut malam yang paling unggul, iaitu malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Amin. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan-amalan kita, puasa kita, sedekah kita, membantu kita di antara ahli keluarga kita, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan kita bersama para salihin dan salihat di syurganya. Amin ya rabbal alamin. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kali ini adalah sesi terakhir bersama saya, insya-Allah, untuk Ramadan kali ini. Dan insya-Allah tajuk yang telah diberikan, yang diamanahkan kepada saya ialah tajuk yang saya yakin kita dah pun melakukannya. Bukan tajuk baru. Ini adalah tajuk ialah untuk memberikan semangat baru. Mungkin perkara itu dah lama kita laksanakan, iaitu gandakan amalan di malam terakhir Ramadan. Jadi bagi saya, ini adalah satu tajuk yang sering diingatkan oleh para asatizah kita, ya, untuk sama-sama mengambil peluang ini 10 terakhir, untuk sama-sama kita memperbaiki, untuk sama-sama kita menggandakan amalan-amalan ibadah kita, insya-Allah. Yang mana kita ketahui bahawa kita sedar, ya, bahawa Nabi SAW, daripada hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Nabi sendiri, menunjukkan kesungguhan apabila bertemu dengan malam ataupun bertemu dengan 10 terakhir Ramadan ini, hari-hari terakhir Ramadan ini. Lebih lagi pada waktu malamnya, bila masuk 10 hari terakhir ni, Nabi SAW akan memperketatkan lagi kain sarungnya, ya, dan juga menghidupkan malamnya, dan juga Nabi SAW akan kejutkan ahli keluarganya yang tidur untuk bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masya-Allah, ini setentunya adalah satu bukti bahawa mencari malam Lailatul Qadar ini adalah sangat memerlukan kesungguhan yang ditunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu daripada surah Lailatul Qadar ataupun surah Al-Qadar itu sendiri, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sungguhnya malam Lailatul Qadar ni lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita nak bagi-bagikan 83 tahun lah, 1000 bulan ni. Tapi Allah SWT mengatakan lebih baik daripada 83 tahun. Itu yang ditunjukkan kepada kita oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana hadisnya yang saya dah sampaikan.
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetatkan ikatan kain sarungnya. Yakni apa? Yakni Nabi SAW tidak bersama dengan isterinya pada malam 10 malam ni, untuk bersama-sama bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan tumpuan beribadah 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, Nabi SAW menghidupkan malamnya dengan beribadah. Jadi kalau kita mungkin dah buat pun, ya. Kita mungkin dah buat. Ni saya kongsi, ya. Saya bukan mengajar. Saya kongsi. Kita dah buat pun. Malamnya mula kita akan laksanakan solat tarawih berjamaah. Alhamdulillah sekarang ni bersama family kita. Dan kemudian kita akan baca Quran, ya. Dan kemudian kita akan mempersiapkan untuk makanan sahur. Ini pun penting, ya. Mempersiapkan, membantu isteri kita ataupun suami yang kadang-kadang siapkan, ya. So membantu suami untuk mempersiapkan bersahur, makanan sahur adalah satu perkara merupakan ibadah yang baik untuk sama-sama kita ikuti beserta family kita, anak-anak kita. Kita juga ada waktu berehat, ya, untuk tidur. Kemudian kita akan bangun pada malamnya. Tidak lain dan tidak bukan ialah untuk beribadah, solat tahajud, solat setelah tidur. Dan kemudian kita akan melaksanakan zikir-zikir. Contoh, kita akan membaca Al-Quran di antara zikir-zikir. So perkara ini adalah perkara yang sudah terbiasa kita laksanakan setiap Ramadan mungkin, ya. Cuma kali ini berbezanya ialah kita bersama ahli keluarga kita. Itu satu perbezaan dia. Jadi, dan yang kedua ialah perbezaan seterusnya ialah kita tidak beriktikaf di masjid. Baik. Apa beza dia? So, maknanya ada orang tanya saya, jadi saya tak dapat pahala seperti beriktikaf. Tak apa, nanti saya akan terangkan, ya. Ada hadis Nabi SAW ada sebut mengenai perkara mungkin tidak direct tapi indirect mengenai iktikaf di masjid. Yang pertama, saya rujuk pada perkara pertama, maknanya apabila kita bersama family ni, jadi kalau boleh pada malam-malam terakhir ini, pada bulan Ramadan ini, kita memberikan tugasan-tugasan tertentu. Contohnya kita ada anak, okey, Angah kejut Abi dengan Umi, contoh, untuk bangun malam. Ataupun kita sendiri membantu isteri kita untuk mempersiapkan sahur, ya. Ada sebahagian daripada saya ketahui bahawa sebahagian daripada kita masaknya malam, jadi supaya sahur nanti boleh panaskan. Jadi kita kalau boleh membantu isteri kita dalam hal tersebut supaya menjadikan satu ibadah. So maknanya ibadah pada kali ini bersama ahli keluarga ni, ia tidak tertumpu pada ibadah yang khusus, salawat, zikir, salat dan sebagainya. Bahkan ia juga memberikan kita peluang untuk memperkembangkan ibadah. Dipanggil ibadah yang lebih umum. Membantu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan Allah memerintahkan kita untuk membantu antara satu sama lain dalam perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan dan ketakwaan. Jadi membantu untuk mengejutkan anak kita, mengejutkan isteri kita, ataupun membantu untuk mempersiapkan sahur dan sebagainya adalah satu perkara yang mendatangkan kebaikan mengikut hukum umumnya ayat Quran tadi. Dan juga dalam masa yang sama kita mempunyai peluang untuk membagi-bagikan solat-solat. Contohnya awal selepas kita salat tarawih, baik 8 ataupun 20, lebih baik kita bertambahlah, kerana 10 hari terakhir ni adalah masanya untuk kita betul-betul menghidupkan malam itu. So hidupkan malam tu pun kita kena bijak, ya. Mungkin sebelum ni kita mulakan dengan 8 rakaat dan sekarang ni mungkin kita tambah hingga ke 14, hingga paling banyak 23 dengan witir sekali. Ada sebahagian buat setengah-setengah, lepas tarawih mungkin 8. Dan ada sebahagian pula nanti bangun. Contohnya bangun, biasanya kita sahur letaklah pukul 5, ya. Kita bangun 40 minit sebelum itu. Mungkin dalam 4.20, 4.20.
kejutkan anak-anak, kejutkan isteri, ataupun isteri kejutkan suami dan sebagainya, untuk bangun, lepas tu solat. Ada solat tahajud, ada solat sunat wudu, ada solat sunat banyak ya. Ada solat sunat Allahumma shalli ala Muhammad, tahajud, wudu, taubat, ya. Solat sunat hajat. Masya Allah, banyak solat sunat yang kita boleh amal. Jadi mengikut dan keselesaan kita dan kebiasaan kita dan ahli keluarga kita. Dan setentunya perkara tersebut memerlukan apa? Memerlukan perancangan. Jadi bersama keluarga ni kita kena rancang. Berancang dengan anak, berancang dengan isteri. Dan perkara ini pula, subhanallah ya, perkara ini sebenarnya Allah SWT mendidik kita bersama ahli keluarga kita. Kalau boleh bukan saja berhenti di waktu bulan Ramadan ini. Dan perkara ini kalau dah terbiasa, maka dia akan diteruskan selepas bulan Ramadan juga. Itu yang kita harapkan. Ini adalah di antara hikmah-hikmah yang mungkin kita dapat fikirkan bersama ya. Kita dapat mungkin meneruskan solat malam bersama ahli keluarga selepas ini. Itu yang paling baik. Dan itulah yang dicintai oleh Allah SWT. Walaupun sedikit tapi berterusan. Jadi 10 malam terakhir ni, rebutlah peluang ini untuk kita melatih diri kita dan juga ahli keluarga kita untuk solat malam. Paling banyak mungkin buat yang kita mampulah. Paling sedikit kita buat 2 rakaat dan kemudian kita akhiri dengan solat witir 3 rakaat. Dia semua sekali 5 rakaat. Jadi ini adalah satu proses untuk kita meneruskan amal ibadah kita selepas bulan Ramadan. Dan yang kedua pula, yang saya katakan tidak beriktikaf. Ada yang mungkin sedih di kalangan kita kerana, of course, sememangnya apabila kita tidak beriktikaf, macam Ramadan tu ada rasa kurang sikit. Bila kita tak solat tarawih, terutamanya bila kita tak tarawih di masjid, kita ada rasa, Masya Allah, ada rasa kekurangan. Dan saya nak sampaikan kepada para penonton sekalian, memang Alhamdulillah perasaan itu kalau ada di dalam hati kita adalah satu perkara yang baik sebenarnya. Maknanya Allah SWT sebenarnya telah memberikan semacam rasa kemanisannya beribadah ketika bulan Ramadan. Itu adalah satu perkara yang baik. Sebab itu kadang-kadang kita rasa kurang bila tak beriktikaf, tak salat tarawih di masjid. Itu adalah petanda baik bila kita rasa itu. Di sini saya ingin mengatakan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Yang mana hadis ni agak panjang. Rasulullah SAW telah bersabda, di antara orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain ataupun kepada manusia. Dan di antara amalan yang paling Allah sukai ialah kegembiraan yang dimasukkan ke dalam hati seseorang Muslim itu, ataupun menghilangkan baginya kesulitan dan menyelesaikan hutang piutang, atau menghilangkan baginya kelaparan. Dan kalau aku berjalan dengan saudaraku kerana ingin menyelesaikan hajatnya, maka itu lebih aku sukai daripada beriktikaf di masjid selama sebulan. Dan Masya Allah, bila kita baca hadis ini, satu peluang dan ruang apabila kita tidak dapat iktikaf pada Ramadan tahun ini, apakah jalan keluar yang mungkin kita dapat? Jalan keluarnya daripada hadis pengajaran yang kita dapat ini ialah kita cuba, kata Nabi SAW, Nabi suka menyelesaikan masalah, membantu seseorang itu lebih disukai daripada beriktikaf, solat di masjid ataupun beribadah di masjid selama sebulan. Masya Allah. Jadi memberikan kita jalan penyelesaian sedikit sebanyak. Kita tidak dapat beriktikaf pada tahun ini bukan kerana kita tidak mahu ataupun bukan kita kerana sakit dan sebagainya.
Ini adalah kerana penyakit yang menular di negara kita. Jadi kita tidak selamat untuk keluar buat masa sekarang ini. Dan apabila hadis ini bila kita baca memberikan impak yang begitu hebat. Jadi maknanya apabila yang saya katakan tadi, kita membantu isteri kita, kita membantu anak-anak kita, anak-anak kita membantu kita, isteri kita membantu kita tu, seolah-olah ia memberikan gambaran telah membantu isteri kita ataupun anak-anak kita, dan itu yang Nabi suka, kata Nabi, membantu menyelesaikan masalahnya. Jadi tidak sedikit minta maaf, tidak banyak pun, sedikitlah kita dapat mengambil iktibar daripada hadis ini bahawa untuk nak kata ganti tu susah. Saya pun tak berani kata kita gantikan pahala, tapi tidak. Tapi Nabi nak gambarkan membantu orang itu juga memainkan peranan yang besar. Memainkan peranan yang besar, dan sekaligus ianya lebih Nabi suka daripada beriktikaf sebulan di masjid. Boleh bayangkan tak, sebulan di masjid beriktikaf, banyak pahala, macam-macam ibadah, semua tentang diri sendiri, ibadah, zikir, baca Quran dan sebagainya. Tapi apabila kita membantu saudara kita, tak kira lah saudara kita tu termasuklah isteri kita, anak kita dan sebagainya, yang sekarang ni dalam keadaan sakit ni, Nabi suka. Jadi ini peluang yang baik untuk kita, untuk sama-sama membantu dalam 10 malam terakhir ni, untuk membantu sebanyak mungkin yang kita boleh bantu. Siapa yang ada ibu ataupun ayah yang duduk bersama dengannya, maka bantulah ibu dan ayah kamu. Bantu dalam banyak perkara, siapkan makan, berikan minum, kejutkan solat, ingatkan waktu solat, duduk bersama-sama untuk berzikir bersama-sama, membaca Al-Quran tadarus bersama-sama, membantu kebaikan seperti mana yang saya sebut dalam ayat pertama tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Teruskan. Moga-moga dengan adanya pengongsian tentang hadis ini memberikan sinaran yang lebih sedikitlah, agar kita dapat terus menghidupkan malam Lailatul Qadar tanpa iktikaf di masjid, tapi dengan bantu. Moga-moga kita termasuk dalam hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suka, bahawa membantu saudaranya lebih daripada dia beriktikaf sebulan di masjid. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesihatan terus, agar kita dapat bukan saja menghidupkan malam Lailatul Qadar, bahkan dapat melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak mungkin pada malam-malam 10 malam terakhir ini. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menemukan kita dengan malam Lailatul Qadar yang mana lebih baik daripada 83 tahun, dan moga-moga Allah SWT menerima amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja daripada saya. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.